Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada doktor. Saya Raja Muhammad Nambah Hakim Baraja Nading dari IT03. Saya pada hari ini saya akan membincangkan sedikit tentang sistem kardiovaskular dan senaman. Okey, untuk definisi sistem kardiovaskular, sistem kardiovaskular ini atau dikenali sebagai sistem peredaran darah terdiri daripada jantung, sistem sistematik iaitu badan dan sistem pulmonari iaitu paru-paru, dan kemudian bersambung dengan jaringan arteri dan vena. Okay, sistem ini penting kerana ia bertindak memastikan peredaran darah berlaku yang mana penting untuk hidup. Jantung merupakan enjin utama dalam sistem ini, mengepam darah ke seluruh anggota badan dan tisu-tisu badan. Pada keadaan ini, darah membekalkan badan dengan gas oksigen, nutrien dan sebarang bahan yang penting, dan kemudian menyingkirkan bahan akhir hasil metabolisme dan juga gas karbon dioksida. Okay, sistem kardiovaskular ni ada 5 fungsi yang penting, iaitu yang pertama, menyalurkan oksigen kepada otak yang bekerja. Yang kedua, mengepam darah tidak beroksigen kembali kepada paru-paru. Yang ketiga, pengangkutan haba. Yang keempat, menyalurkan nutrisi dan bahan bakar kepada tisu yang aktif. Dan yang terakhir, yang kelima ialah menyalurkan hormon. Untuk kesan senaman terhadap sistem kardiovaskular ini ada banyak. Yang pertama, kadar junjungan jantung dan saiz jantung. Kadar junjungan jantung purata untuk orang dewasa sihat adalah sekitar 60 hingga 80 seminit. Bagi yang tidak aktif mungkin setinggi 100 seminit, manakala atlet mungkin serendah 25 1 minit. Seperti mana Mike Tyson mempunyai kadar denyutan jantung sebanyak 36 denyutan 1 minit. Sebelum senaman bermula, kadar denyutan nadi telah meningkat berikutan perembesan neurotransmitter yang dipanggil adrenalin dan noradrenalin, atau dikenali juga dengan nama epinephrine dan norepinephrine. Untuk kadar denyutan jantung yang maksimum, untuk lelaki kadar denyutan jantung adalah 220 dan perempuan adalah 226. Untuk jantung pula, ruang di ventrikel kiri meningkat sebagai hasil latihan daya tahan. Ketebalan otot jantung meningkat dengan latihan bebanan. Kebanyakan ahli bina badan di Malaysia yang malas buat latihan kardio biasanya mempunyai jantung yang tebal iaitu atau kuat, tetapi ruang vertikal yang sempit. Pernah ada kes, ada seorang dikejar anjing dan pengsan. Kadar denyutan jantung berkurang dengan melakukan latihan daya tahan. Untuk yang kedua, kesan senaman terhadap sistem kardiovaskular ni adalah stroke volume. Stroke volume ialah isi padu stroke adalah jumlah darah yang keluar daripada vertikal kiri untuk satu denyutan dan diukur dalam unit ml per beat. Isi padu stroke meningkat dengan intensiti latihan. Individu tidak terlatih biasanya dengan purata 50 hingga 70 ml per beat meningkat ke 110 hingga 130 ml per beat. Manakala atlet biasanya daripada 90 hingga 110 ml per beat meningkat ke 150 hingga 220 ml per beat. Peningkatan berlaku sekitar 40 hingga 60% daripada kapasiti ketika rehat. Dalam bahasa mudah, apabila darah dipam lebih, bermakna oksigen dan nutrisi dapat disalurkan lebih. Pembakaran di sel memerlukan kehadiran oksigen dan bahan bakar. Jadi, isi padu stroke membezakan orang biasa dan seorang atlet. Atlet yang dimasukkan adalah yang melakukan senaman kardiovaskular iaitu aerobik. Senaman daya tahan meningkatkan isi padu stroke. Isi padu stroke meningkat dengan peningkatan di ruang ventrikel kiri. Seterusnya yang ketiga iaitu cardiac output. Cardiac output ini adalah jumlah darah yang dipam oleh jantung dalam 1 minit dan diukur dalam unit liter per minit. Cardiac ni bermaksud jantung. Untuk mengira cardiac output, isi padu stroke darab dengan
kadar denyutan jantung. Secara logiknya, cardiac output tidak berubah disebabkan isi padu strok bertambah dan kadar denyutan jantung berkurang. Seterusnya adalah aliran darah. Sistem vaskular akan mengalirkan lebih darah ke kawasan yang memerlukan, iaitu otot-otot yang bekerja. Sebelum bersenam tidak digalakkan makan kerana ketika bersenam darah akan ditumpukan kepada otot yang bekerja. Bermakna kurang darah untuk menjalankan kerja memproses makanan. Senaman meningkatkan jaringan kapilari darah dan seterusnya menyebabkan pengedaran darah beroksigen dan bernutrisi lebih baik. Untuk seterusnya, tekanan darah. Tekanan darah individu yang sihat adalah sekitar 100 hingga 118 mmHg untuk sistolik dan 60 hingga 78 mmHg untuk diastolik. Sistolik merujuk kepada kerja yang diastolik rehat. Tekanan sistolik meningkat ketika latihan, manakala tekanan diastolik kekal tidak berubah. Tekanan darah menurun sebagai hasil melakukan daya tahan, sistolik dan diastolik. Yang terakhir, kesan senaman terhadap sistem kardiovaskular ini adalah darah. Ketika rehat, darah membawa sekitar 200 ml oksigen untuk 100 ml dalam arteri dan 14 ml dalam vena. Arteri membawa darah beroksigen kecuali arteri pulmonari, manakala vena membawa darah dioksigen kecuali vena pulmonari. Perbezaan kandungan oksigen dalam darah dipanggil perbezaan VO2. Senaman meningkatkan perbezaan VO2. Dengan senaman berlebihan, ia mendatangkan kisah berbeza untuk senaman latihan kekuatan. Ini biasanya terlibat dalam senaman intensif yang memerlukan banyak tenaga dan jantung sudah tentu perlu bekerja keras. Dua jenis serak otot adalah aktiviti utama semasa senaman. Apabila mereka mengikat, ia memerah saluran darah dalam otot dan membuat tekanan dan peredaran darah yang membawa kepada peningkatan tekanan darah dan jantung. Untuk melawan ketegangan ini perlu lebih bekerja keras. Akhirnya dinding vertikal kiri mendapat peningkatan dalam ketebalannya. Bahagian ini adalah lebih baik untuk jantung kerana ia hanya diletakkan di bawah tekanan untuk 2 hingga 3 jam semasa senaman, dan pada masa yang lain ia mempunyai kadar jantung berehat yang lebih rendah, membina jantung yang sihat. Walau bagaimanapun, senaman yang berlebihan boleh membawa kepada tekanan darah tinggi kronik adalah satu lagi kes di mana jantung anda tertekan sepanjang masa dan boleh mewujudkan penyakit jantung yang lain. Oleh itu, mendapatkan nasihat profesional sebelum terlibat diri dalam senaman yang berlebihan.